Perempuan masuk tilawah, orang tua masuk tilawah. Tilawah ni makna membaca. Tilawatul Quran, membaca Quran. Baik, masalah suara perempuan mengaji Quran ni tidak berlaku kesepakatan ulama atas salahnya. Sebahagian ulama mengatakan tidak boleh, sebahagian ulama mengatakan diharuskan. Jadi tidak masuklah perkara mungkar. Walaupun yang jumhur, yang lebih ramai, sebaiknya perempuan itu tidaklah menyertai dan acara-acara yang dia digelaki melunakkan suaranya, walaupun dengan zikir ataupun dengan membaca Al-Quran. Banyak sangat ulama-ulama menyebut dalam bab azan dan haram perempuan itu melaungkan azan. Padahal azan itu tak naklah menyebabkan syahwat dan sebagainya. Tetapi bagi yang masuk juga pertandingan tilawah, ada kaum yang mengatakan tidak haram. Jadi kita tak usah butuhlah tu. Kita cenderung pada pandangan yang mengatakan tak boleh dah. Soalan seterusnya, kalau orang puan datang haid, boleh tak masuk masjid nak dengar ceramah dan akad nikah? Jawabnya tidak boleh. Melainkan illa abiri sabil, sekadar lalu dengan syarat tak mintik darah. Ramai orang salah faham, dia kata orang perempuan yang haid boleh masuk duduk dalam masjid dengan syarat tak mintik darah. Yang sebenar tidak boleh, hanya boleh lalu. Contoh dia nak balik rumah dia belah ni, nak lalu ke belakang tu gelap, lalu ke depan pada lelaki ramai, dia lintas ke dalam masjid, boleh. Padahal dalam haid duduk singgah tak boleh. Atau tadi dia dah haid lagi, sekarang sudah haid, tertinggal pula anak kunci rumah dalam masjid. Lepas mayang asar ramai-ramai orang puan, dia pun balik ke rumah. Siapa di rumah tinggal anak kunci rumah. Dia mari balik nak minta jalan, keju marpik lomba, tubik haid. Contoh kan? Tadi tak lagi. Maka dia boleh masuk dalam masjid, ambil kunci saja dan terus keluar. Faham? Jadi kalau orang mengajar dalam masjid, tak boleh, duduklah di luar. Tapi kalau surat, maka pandangan Imam Mazhab Syafi'i boleh, Mazhab Hanbali tak boleh. Dia ringan marilah kalau lepas surat. Dan nikah begitu juga. Orang puan ni dia kena akad nikah tak? Akad nikah sini ke mana? Jauh. Habis buat tu imam nak tanyanya, mu setuju dah nikah dengan tu format setuju nak ambil persetujuan dia. Jadi kalau dia duduk luar, boleh tak tu imam ambil luar? Boleh, duduk dalam lori luar dah. Ada yang mana kata puan duduk luar dalam lori, ayah ni dia barang ni nak main lori, duduk luar. Dah mana tak masuk uzur, tak ada masalah. Imam pun okey baik, hidup luar tadi. Hidup nikah punya pasal hilang kehormatan masjid. Masjid ni rumah Allah, kan rumah kita nak buat ikut sih gitu. Dia ada hukum dia ada adat dia. Nikah tak ada peduli. Pun nikah orang ngaji mana pun haid tak boleh masuk. Dan ni haid masuk dalam masjid. Bukan kata pengantin perempuan saja, mengapik pun haid juga. Oleh mak mengantin pun haid juga. Lepas pernah masuk dalam masjid. Dah lah duduk tu dekat dengan orang lelaki, tak selalu duduk dekat, jauh lah sikit. Bukan kata jauh kerja 15 kilometer, tapi biarlah belah ni sikit. Ni bergambar sekali dengan orang lelaki. Kan tengok kita semayang, kan boleh orang puan duduk belakang, tapi jangan duduk sekaligus. Atau orang puan duduk sebelah, lelaki sebelah, tak ada masalah kan. Ni puan lelaki ikut dasi. Allah Rabbi, kita pernah itu. Orang suruh baca talqin, orang mati. Orang minta tolong baca talqin. Kita duduk nak baca talqin tu, orang puan tu kampur tikar. Duduk Ustaz. Dia makan duduk dah, tapi kat tekor. Baju dia sini, dia luar pula leher. Nampak belahan lebah cengkeng. Dia tu kampur tikar. Duduk Ustaz. Kita nak baca talqin, kita tak pakai buku, nak baca talqin tengok ke dada ni. Tak ingat talqin.
Jadi walaupun mau kerana nikah dan sebagainya, jangan buat bolak sekali muka latar. Dah, tutup tepi-tepi gitu, neh. Tutup iman dua nikah pun besar. Kau puan jangan duduk kolam gitu. Duduk belah ni, duduk comel-comel sikit. Nah. Apakah hukum orang puan mesej dengan orang lelaki? Boleh, tak ada masalah. Cakap boleh, mesej boleh. Mesej ni boleh. Tapi kalau cakap tak boleh, mesej pun tak boleh. Apa benda yang cakap boleh? Cakap jual beli boleh tak dengan orang puan? Boleh. Orang puan jual rambutan, kita nak beli orang lelaki. Jadi berapa rambutan ni? Orang puan tu boleh jawab tak? Boleh, haknya ke? Bukan hak nafsu. Orang puan boleh jawab, tak ada masalah tak haram. Murahnya bang, ni kalau sekilo RM5, ambil 2 kilo lah, RM50. Tak ada masalah. Kita kalau mesej benda gitu boleh tak? Boleh nak. Atau tanya khabar, ayah ada mana? Saya nak jumpa ayah awak. Haram tak mesej gitu? Tak. Hidup mesej awak pelik-pelik. Kolam tu komplek, kolam tu komplek. Batulah. Batu dalam bak pasangan laki puan ni. Dia memang dia jadi mengaruh. Tengok berkapa lah. Sekali window RM10 pada mesej. Tak gayut ni, gayut nak apa? Tak usah kata pagi sampai petang, hak lah dah tu. End of the day. Pukul apa dah? 1 malam dah. Maknanya nak tutup lah. Dari pagi tadi dia main mesej dengan awet dia, tapi di ujung-ujung dah ngatuk mata dah. Nampak? Lelaki atas mesej. Nak tidur kan ni? Apa jawab dia nak tidur? Apa khabar kat orang juga? Poseng lek ni, poseng ni. Bahan gigi bang poseng ni maksi bahan poseng. 2% tu. Okey gigi duk tidur. Kan ada 1 juta untuk Malaysia main mesej saja, dia tidur dapat 1 juta. Betul tak? Ada. Aku buang pula badan. Dia nak tidurlah. Apa susahnya? Dia buat kalau begitu. Lelaki tak jawab, ngadanya dia. Kenapa tak lagi tidur lah pula? Dia ni kok lain pula. Nanti tidur pakai baju apa? Puan jawab, baju kelelawar. Awak baju apa? Saya baju tupai. Awak ni tupai. Lepas itu pun 3 baju. Itu jadi ngaruh. Jadi kalau hak hati tak ada masalah. Saya guru agama. Kalau haid nak ngajar surah Quran, apa hukumnya? Jawabnya, kalau lagi boleh kita elok, kita elok. Dalam masalah haid membaca Quran, tidak macam haid masuk masjid. Dalam haid masuk masjid ni ijma' ulama' faham? Tapi dalam baca Quran, mazhab Maliki boleh. Jadi kalau kita rasa penting nak ajar juga surah tersebut, guru wanita ustazah ni taklid dan pandangan mazhab Maliki. Faham? Soalan seterusnya, apa hukum berjalan atau melangkah kubur? Berjalan kita tak faham, langkah kita faham. Berjalan kubur boleh. Yang kita faham langkah kubur. Baik. Kubur ni hak mana? Kubur ni bila ditanam orang mati dia ada lubang. Mayat letak kambu. Bila kambu dia ada sunat kita lebihkan sikit tanah supaya bila lama-lama baru dia rata. Jadi hak lebih tu, hak panjang tu kubur. Hak tepi tu bukan kubur. Jadi hak atas bonggok yang bonesa ni, hak ni haram kita duduk dan haram kita pijak. Hak tepi tu tak ada masalah. Faham lagi? Lalu dengan mutu pun tak apa. Hak atas kubur ni tak boleh. Ada orang kata duduk tepi tak boleh dia. Hak tu salah. Tak kena. Ulama tolak perkataan tersebut. Yang tak boleh kubur hak ada bonggok itu. Ni nesa pun datang ni jadi duduk atas tu. Dah situ haram. Batal tak puasa kita ambil darah ketika sedang berpuasa? Tidak batal puasa derma darah. Tetapi kalau sengaja makruh kerana melemahkan tubuh. Kerana Islam tak pernah kita lemahkan tubuh kita ketika berpuasa. Maka dimakruhkan derma darah, dimakruhkan berbekam. Kerana kalau itu melemahkan tubuh. Tapi kerana darurat dibenarkan tidak ada makruh. Makruh ni bukan dengan sebab keluar, tapi makruh dengan sebab masuk melainkan haid. Nampak? Makruh
Tak ada masalah. Lepas tu kalau puasa keluar dah batal. Masuk batal. Masuk nasi, masuk air. Masuk air kot telinga, masuk opak kot lubang hidung. Itu memang batal. Keluar tak ada masalah. Macam mana kita nak katakan apakah sesuatu itu dugaan atau musibah pada diri kita andainya datang berturut-turut, dan apakah cara terbaik untuk kita lalui dan dengan penuh redha. Baik, gini, hikmah kejadian yang berlaku atas kita, kalau hal sebenar-benarnya Allah saja yang tahu. Kita ni tak seperti Allah Ta'ala. Apa sebab berlaku begini? Yang sebenarnya Allah paling tahu. Kita ni tak sama dengan ilmu Allah. Cuma kalau berlaku musibah, yang mula-mula sekali kita tengok diri kita dulu. Jangan tengok salah orang. Hak tu nombor satu hak Islam ajar kita. Contohnya anak kita jahat, jangan terus nampak jahat anak. Mungkin salah kita. Isteri jahat dengan kita, isteri gede, isteri tak taat, jangan terus nampak buruk isteri, nampak buruk kita dulu. Itu nombor satu. Itu cara dia. Faham? Sebab kita ni tak nampak orang kita. Kadang-kadang Allah nak kafarah kat kita. Nak kafarah kat kita dulu, kita deraka dengan temuk kita dan anak jadi jahat. Jadi kalau tak nampak salah anak, nampak salah orang lain. Jadi nombor satu, berlaku musibah, katakan berturut-turut, nampak. Yang pertama, kita ada salah. Salah tu kadang-kadang kita tak nampak kalau kita tidak muhasabah. Orang dulu-dulu dia tulis dia buat salah, kita buat salah, begitulah. Seminggu ingat lagi, masuk tahun yang ke-15, tak ingat dah dosa tu. Betul tak? Dulu dia tulis ni, buat salah, buat dosa, tulis, nak tidur baca pula. Kita tak dia baca hak baik kita. Jadi anggaplah kalau maknanya kita telah berduduk di jalan yang benar, ini adalah ujian Allah. Ahasibanna su'ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu dikira menyangka telah beriman sempurna padahal belum kami uji? Maka kalau kita molek semayang, molek dengar, molek perjuangan, molek duduk dengan ulama, dok dengar aurat, dok makan haram, kena juga musibah. Ini ujian Allah. Bila ujian, naik martabat kita. Tapi kalau kita tengok kalau kita pula jahat, banyak buat dosa, datang musibah, memang ini kafarah Allah nak kita berubah. Nampak? Tak ada pun semua yang bersia-sia, semua adalah kebaikan kita berlaku. Soalan seterusnya, apakah cara terbaik mengelakkan was-was dan lupa? Lupa ni satu penyakit. Sebab itulah dalam bab lupa ni ada banyak caranya. Seperti kalau orang yang jenis kalau tak ingat, nak bangun, dia kunci jam. Krek. Dia tak ingat benda ni, hari ni ingat, takut lain kali tak ingat, maka dia tulis. Maka tulis menghilangkan lupa. Sebab tu ulama-ulama dah dia tulis Quran. Dia takut orang lupa. Zaman Rasulullah ada tak Quran? Tak ada. Nabi baca di mulut surah orang apa. Kemudian berbincang zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Uthman, takut-takut umat akhir zaman lupa. Maka ditulis. Faham? Tulis Quran itu nak ada manusia. Kalau tak mau lupa, kita tanda. Batu orang buat dalam komputer ada folder. Buat folder. Masa kita buat satu-satu website, kita masuk satu-satu laman yang perlukan password dan sebagainya, kita pun reda lah. Masa kita tulis tu username dengan password, masa tu kita rasa kalau aku tak ada apa-apa, ingat lain kali, tiba-tiba lain kali tak ingat. Betul tak? Jadi kalau kita tanda, kita ingat tak? Begitu jugalah ada perkara yang tak payah dengan tanda, tapi dengan diulang-ulang. Contoh kalau kita baca doa, contoh kalau kita ingat surah, kita ulang surah tu, maka dia tidak akan hilang. Masalah waswas ni alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerja dia kerja setan. Jangan marah kerja dia. Setan tidak akan pecing. Dia akan mewaswaskan manusia sampai bila-bila. Allah benar setan kacau manusia dalam jaga dan dalam tidur, luar semayang dan dalam semayang. Hak luar semayang yang kecek suruh dia ambil porong, pergi ambil kursian. Hak dalam semayang dia jadi kecek, dia nak suruh kita lara dan ingat rakaat.
Tu yang dia molek dalam rokok, Maliki yang meeting. Padahal rokok, wah dia aku baca Fatihah deh. Tak. Itu kerja dia tau. Tapi hak teruk orang ramai kena, dia ganggu dengan was-was. Was-was dengan syak lain. Syak ni benar, was-was itu permainan syaitan. Benda yang sama tapi hukum kadang-kadang was-was, kadang-kadang syak. Beri contoh biar mudah faham. Dalam niat, kita niat sembahyang maghrib, Allahu Akbar. Niatnya aku sembahyang fardu maghrib. Nah, syaitan pun masuk celah. Nah, mu niat sembahyang maghrib ke sembahyang isya tu. Nah, syak pun begitu, hak was-was syaitan pun begitu sama. Nah, syak gitu juga, aku niat maghrib ke isya. Hak syaitan kacau pula, mu niat maghrib ke isya. Cuma nak beza begini, kalau syak jarang-jarang berlaku. Hak biasa molek kita niat sekali-sekali mari gitu. Itu syak yang benar, maka kita takbir semula. Dah suah mana? Setiap kali sembahyang mesti dia mari. Faham lagi? Itu was-was, gangguan syaitan. Kita yang orang yang tak kena was-was, ada tak kadang-kadang tersilap niat? Ada? Ada. Itu syak namanya. Nampak idrakul mustawi bainal amrain, menghukumkan perkara yang dua ni sama lagi. Nak isya ke garis, tapi nak kenal syak jarang berlaku. 4-5 hari berlaku sekali. Kalau was-was, tiap-tiap kali takbir Allahu Akbar, waktu niat isya pula. Astagfirullah. Allahu Akbar, niat maya raya pula. Nampak? Atau menang lagi. Nampak? Keimam tayar awak baru masuk. Itu saya diperdaya oleh syaitan. Nah, faham bodoh berarti. Itu tanya. Jadi lagu mana opak dia? Opak ni nak fikir. Opak dia tak pahit. Manis letih-letih. Banyakkan opak mujarab pahit. Ni manis dan mudah. Lagu mana? Senang saja. Jangan layak. Selamat. Teh 2-3 bulan, garanti baik. Allahu Akbar. Syaitan kata, mana tu niat isya kamu sembahyang garis? Jawab, perlu 5. Ni tak, bila syaitan kata itu, astagfirullahaladzim, buat semula. Betul tak? Jawab kita perlu 5. Syaitan kata, gua ni pelik mana tu. Enggak baik, tapi orang bising tak mau makan. Mandi junub kita kok, bila kita tidur air mandi junub, syaitan kata gua ni air dulu niat dia. Kita pun astagfirullah, jebok mula. Nah, tu yang masuk opak lagi. 45 dah siap. Faham tak? Rumah diri tak apa, kerana depan rumah mak tua kita. Ayah tua datang berjendak. Tak lebih lagi. Kat berujung ayah tua dua datang berjendak pula. Mandi apa kan? Apa kan ni? Kalau nak wani marah dalam. Tua pun junub juga. Jadi bila jiru gitu, air kena kita jiru dia sekali niat. Syaitan main kata gua air dulu niat ke dia, gua niat ke dia, niat dulu air tu dia. Kita jawab madah layang orang gila. Gua pun kira jadi. Syaitan kata mua orang susah dah ni. Baik serta-merta. Teh dulu 3 bulan. Saat setuju. Apa kau kita suruh orang buat benda baik tapi kita tak buat? Faham baik. Kata ulama, setiap orang beriman disuruh orang buat benda baik, dia akan dapat pahala kalau orang tu buat, sekalipun dia tidak buat. Faham? Begitu juga lah dengan perkara-perkara jahat. Dia orang baik disuruh orang buat benda jahat, dia dapat juga pahala dosa benda jahat tu. Nampak tu lah, jangan kita berkongsi suruh orang buat benda jahat. Tapi kalau kita nak berkongsi benda baik, sekalipun kita jahat, kita kabur ke kawan kita malam ni masjid tanah rata, ada orang mengajar, dia laka-laka. Nak dikabur ke kawan-kawan di ramai mana? 40 orang. 40 orang pergi mana tu,
Dia yang tukang kabur tu 40 pahala dapat. Dia dah pergi yang tukang kabur dia pergi main tu apa benda ni, apa benda dia main ni lagi ni. Nampak tak? Ha? Slow machine ni main. Cuma dia kabur je. Malam ni orang ni dengar dia main ngajar 40 orang mari 40 dapat pahala ke dia. Dia slot machine tak perlu tarik. No berdosa lah tapi tetap dapat 40 pahala. Dah bagus tak? Bagus dan tidak bagus. Kat mana bagus? Sebab dia kabur benda baik. Nabi kata ad-darul alal khairi kaba'ilihi. Yang menunjuk perkara baik sama pahala macam buat baik. Nah, tu keuntungan ni. Ya? Patut kita ni orang berdosa, orang bersalah, orang yang tidak sempurna, nak buat dan suruh orang buat baik. Tak suami bang. Kerana kita tetap akan dapat. Cuma kalau kita suruh orang semayang, kita tak semayang, tu rugi besar lah. Pasal tu orang muda. Orang yang semayang kadang-kadang jadi kafir. Jumhur ulama mengatakan solat ini siapa yang tinggal ada dua hukum. Yang pertama asi, yang kedua kufur. Hak mana kufur? Dia kata solat tu tak wajib, kufur. Hak mana derhaka? Solat tu wajib tapi dia tinggal kaslah kerana malas. Jangan nafi kewajipan solat. Soalan seterusnya, masa ngaji kita terdengar azan, apakah afdal kita berhenti ngaji untuk menyambut azan atau sebaliknya? Jawabnya dua-dua boleh, kata ulama. Ada pandangan yang mengatakan sunat diteruskan pengajian dia dan dia boleh jawab azan selepas itu. Walau bagaimanapun lebih ramai yang mengatakan sunat jawab azan dulu dan sambung balik bacaannya. Jadi benda ni tak ada masalah atas kemudahan masing-masing. Apa kau kita gantung gambar diri, gambar keluarga, ruang tamu rumah. Kebanyakan ulama larang hias dinding rumah dengan gambar benda-benda hidup. Tak kira gambar kita nikah ke, gambar cerai ke, tak kira. Tapi jangan cerai ni gambar. Kena buat wedding ni, ada ambil gambar wedding, tak ambil gambar cerai je. Betul berapa? Lebih muka kuat. Jadi kalau boleh tak usah lah kita raih pandangan jumhur ulama. Janganlah bubuh gambar gajah ke gambar bima ke pada dinding-dinding rumah. Letak gambar-gambar yang tidak bernyawa, tak ada masalah. Hias dinding rumah kita gambar air terjun, gambar buah strawberry. Gambar cakur. Orang minat kereta pun gambar kereta kecil. Orang minat motor pun gambar motor. Tak ada masalah. Barang-barang tu barang tidak bernyawa. Perempuan minat gambar bunga, dia pulang bilik tak ada masalah. Gambar bunga, mesinnya, gambar nikah, gambar standard, letak dalam album. Orang mari nak tengok, tunjuk. Tak ada masalah sikit. Ni letak gambar pula lama dah. Bila tu gambar nikah tu? Tahun 85 nikah. Duduk dinding lagi. Apa nak makan nasi pun dah lalu. Macam lawa sangat. Mana lebih afdal kita buat sembahyang sunat qabliyah saat tahiyat masjid? Bila dengar khutbah jemaah ketika waktu khutbah, dengar balik. Apabila telah dibaca khutbah, haram semua jenis sembahyang melainkan tahiyat masjid. Ingat tak? Semua sembahyang haram melainkan tahiyat masjid. Nampak? Qadha pun tak boleh, qabliyah pun tak boleh, tahiyat saja. Yang tu saja boleh. Kerana satu hari Nabi sedang baca khutbah, laki-laki mari terus duduk. Nabi kata, "Kum, bangun, mu belum lagi solat dulu." Sampai Nabi kerat khutbah membesarkan dengan tahiyat masjid. Soalan seterusnya, apa hukum kalau kita duduk di tempat yang sebelum ini anjing duduk dalam keadaan basah atau kering? Jawabnya selagi mana tidak ada lekat suatu pada kita yang kita rasa daripada anjing, maka tidak ada basuh suatu. Sebab tu kalau pegang anjing tidak lekat dengan kita, tidak wajib basuh.
Apakah hukumnya kalau kita suka aibkan orang? Aibkan orang ni tak payah tanya lah. Semua budak kecil boleh jawab. Nah, hukumnya memang dah haram aibkan orang. Saya nega kadang-kadang tak ada masa nak sembahyang. Adakah boleh saya qada? Nega benda siapa nak qada? Jawabnya haram, berdosa besar. Kita sengaja tinggal kerana nak qada. Melainkan memang kerana darurah. Contoh darurah menyelamatkan nyawa orang. Kalau pergi nega tak boleh. Nega kapal sedang lagi tak boleh. Nah, bisnes tak ada salah dalam Islam. Kontraktor besar mana ingat kita? Kalau kita dapat projek buat jambatan daripada kamera handle ke planet Pluto, nah, tak kata projek kelas tiket je buat jambang tandas sekolah. Nah, ni baru jaga jalan boleh tengah minggu dah mayan dah. Baru lewat pagar sekolah dah mayan dah. Nah, tak ada kira raja dah semayang Tuhan bakar dalam api neraka, betul tak? Dah betul lagi kita rakyat ni kata. Raja yang paling besar Firaun. Firaun ni 4 negara tunduk kepada dia. Nah, akhirnya rangat habis. Kerajaan mana besar mana pun jika melawan Allah. Nah, ada lagi kerajaan yang kita baca dalam buku sejarah. Lama Maharaja Cina itulah. Dinasti Song, dinasti Ming, dinasti apa? Ada ni? Tak ada dah. Nah, dulu kita dengar kerajaan Parsi hebat. Hebat tak? Mana besar kerajaan Parsi dengan kerja kita ni? Besar kerajaan Parsi lagi. Tak ada dah dengan ni. Kerajaan Byzantium, Empire Rome. Dulu terdengar Empire Rome dalam sejarah. Rome ni sampai ke United Kingdom, dijajah. Sampai ke Perancis, habis negara. Dia masuk tentera. Nah, dan ni kecil saja Itali. Dulu 4 benua Itali takluk. Benua Eropah, benua Afrika, Asia dan sebahagian daripada Lautan Pasifik ditawang oleh tentera Rom Itali. 4 benua, Lenin Itali benda 4-0 benda. Betul tak? Jadi kalau kita kerja kita sikit tu dah banyak tinggal semayang. Firaun raja besar tu hang bola api neraka. Jangan, menyelamatkan nyawa tak tu. Kita tinggal masa 15 minit nak semayang, baru nak akad takbir, bini jatuhlah telaga. Nah, kalau kita semayang mati dia dulu. Adat kata. Nah, tapi kalau kita pergi selamat dia, habis waktu semayang, ulama jawab boleh selamat nyawa orang. Nampak? Itu panggil darurah. Gamuk-gamuknya kalau bini kita jatuh langsung kita terjun tak? Terjun tak? Musim. Ya tak? Tak apa sedap ni nampak. Dia suami ni dia adalah pelindung bagi isteri. Orang puan nak cari suami jangan hot handsome saja. Tapi carilah suami yang kalau kita berjalan di tepi sungai, buaya tangkap isteri, suami terjun lawang buaya. Faham tak? Itu kalau suami, betul tak? Jangan kalau kita nak terjun tak? Mesti kalau ambil si buaya 80 kaki panjang. Terjun tak? Dapat kena minta. Dok lah. Ada? Agak muka je yang answer. Abang tolong abang. Laki kata biarlah. Aku pun nak nikah lain. Ini kau cari orang answer semua. Biar yang boleh menyelamatkan nyawa isteri. Jadi kalau pergi nega besar mana, dapat tak apa nak main kotor. Tak boleh, pasal pendek saja semalam. Johor 5 minit, nega berapa jam? Nah, ni dari sini tak Johor naik kelih kata sabar minum di Singapura pula bangsit mok. Sini 4 nega. Nah, semayang 5 minit je. Nah, Saya nak tanya,
Ketika nak sujud dari tidak tapak tangan ke lutut dulu. Ni lama dah kepala. Ni kata tangan dulu, ni kata lutut dulu. Kepala apa? Malah muka kepala. Jawabnya dua-dua boleh. Turun lutut dulu dan turun tangan dulu, bukan rukun semayang, bukan fardu semayang, bukan syarat semayang. Hanya masuk sunat-sunat hai'ah, bukan sunat berat. Dalam mazhab Hanbali, sunat turun tangan dulu. Dalam mazhab Syafi'i, sunat turun lutut dulu. Dua-dua ulama ni tok belaka. Imam Syafi'i tok guru, Imam Hanbali anak murid. Anak murid pun mujtahid, tok guru pun mujtahid. Mana-mana kita ikut ala sawab, atas kebenaran berlaku. Kata Imam Syafi'i, aku suka dalam kitab kalau aku suka maknanya uhibbu ni sunat turun lutut dulu. Tetapi kalau siapa yang turun tangan dulu, hukumnya halus. Tak payah kepala. Hidup kepala. Orang turun lutut dulu dia kata beda. Bodoh punya ustaz. Mengaji 4 tahun BA Honda tu rasa macam ulama mustahid dah. Boleh PhD dalam hadis tu rasa macam ulama hadis dah. Padahal ulama hadis ni ratus ribu ingat dalam dada. Ulama pekon ni 30 tahun mengaji talaki depan ulama-ulama besar. Tak rasa pun hebat. Betul belaka. Itu jawapan ni. Nak turun lutut boleh, nak turun tangan. Pandangan-pandangan ini adalah pandangan ulama mujtahid belaka. Tak payah kita pada hak ni. Hak kita duk pada ni, duk berjudi. Hak haram tanpa khilaf. Betul tak? Nak duk bina arak, Kasbah, Tiger Beer, Johnny Walker, VSOP. Jenis tau, enggak ada geng, apa dia? Itu tak ada khilaf tu. Pada apa orang turun gitu? Asas semayang tau kan? Harta pencarian ni buat ni. Gini. Bila kahwin dah, kadang-kadang tu dia beli tu masing-masing beli. Laki beli katil, bini beli lembek. Laki beli gabok baju, bini gabok ikan asin. Laki beli mesinnya, bini beli sekekat. Laki beli tijuk, bini beli tali mesin. Laki beli nyakut baju, bini beli baju. Jadi lama-lama banyak. Maka kata ulama fiqh, kalau cerai, maka siapa beli dia buat balik. Dengan syarat dia ada tanda dalam buku masa beli. Dah ada tak orang tanda? Tak ada. Bila tak ada, ulama fatwa tasamuh. Tasamuh ni berlebih kurang. Wanis bagi dua. Halal gala. Faham tak? Tu harta sepancaraian. Soalan seterusnya, kita ada masa 7 minit lagi. Saya nak tanya masa saya soalan, handphone bunyi dan saya angkat dosa. Dia tahan orang kamera. Dia nak angkat handphone. Jawabnya, semayang-semayang ini iaitulah untuk kita mengingati Allah. Aqimis solat li zikri. Dirikan semayang supaya kamu ingat kepada aku. Jadi kalau kita duduk angkat handphone, ingat siapa? Waktulah handphone ni panggilan manusia. Kita sedang berhadap Allah, tak usah layaklah panggilan manusia. Walaupun raja yang panggil, walaupun yang panggil itu pengerusi PBB, kopi anam ke bukan kopi. Atau kecil saja di sisi Allah. Faham? Hubung itu dulu. Sebab bila kita takbir, kita katakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Hak lain kecil belaka. Apa dia akak? Pula telefon. Ada pula akak telefon. Orang puang dia jual kedai ruci. Dia mayang biar dia Allahu Akbar, mari budak nak beli roti mayang jual. Biskut jagung 3 sen, untung 5 sen. Faham tak? Dia kata bodoh. Tak boleh berhenti semayang. Bila akak takbir,
haram kita buat benda-benda lain. Lepas tu dipanggil takbir ihram. Ihram ni artinya mengharamkan segala yang halal. Bila belum takbir, halal jual beli, halal cakap telefon, halal berjalan makan minum. Tapi bila takbir ihram, mengharamkan benda tu. Haram makan, haram minum, haram jalan, haram sembang, haram angkat telefon, haram lagi. Dan bila hajar balik dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, bila sembahyang ni, boleh kan? Tak? Ada boleh angkat telefon. Pasal kata angkat, kalau kita andaikan batal dah sembahyang. Tengah sembahyang, kita pun mari hati, kalau telefon berbunyi, aku nak berhenti sembahyang. Batal serta merta. Faham? Kerana semayang tak boleh taklid, mesti jazam. Jangan main-main dengan semayang. Anak saya mati belum balik, adakah mengalami alam kubur? Dengar baik-baik. Kanak-kanak mati belum balik, tidak ada azab kubur, fitnah kubur. Dia berada di alam barzakh, tapi tidak merasai kesusahan yang orang lain rasa. Faham tak? Sekalipun anak orang kafir. Apa benda? Yang atas fitnah kubur, gelap, soal muka nakir, ada bunyi yang menakutkan, malaikat-malaikat, rupa-rupa yang buruk, amalan-amalan kita. Hak ni tidak dirasai oleh kanak-kanak, sama ada anak orang Islam atau anak orang kafir. Kerana anak orang kafir hukumnya Islam. Lepas tu haram kita panggil budak yang anak orang kafir belum balik, kita dipanggil kafir, haram. Kerana yang kafir ayah dia yang telah balik. Dia pergi kedai orang kafir, kedai mutu, ayah dia tak ada anak. Okay. Budak tu baru kerja satu. Kafir ni ya. Jangan panggil kafir, budak tu belum lagi kafir. Tak kafir lagi. Dia kafir setelah kali. Dia kekal atas orang ayah dia, maka tidak Islam. Asal hadis tadi, yuladu alal fitrah. Kullu, semua sekali. Jadi rasa korang dalam kubur, rasa macam orang tidur. Bangun tak bangun, padang mahsyar. Hukum semayang depan pintu masjid boleh kalau penuh sampai pintu. Yang tak bolehnya masjid pasang hidup depan pintu. Orang nak masuk tak boleh. Jawabnya bila kita lintas tidak berdosa. Hukum yang lalu depan orang semayang, kalau sengaja hukumnya haram dan berdosa. Batu sunat kita tahan. Semayang ini ada orang nak lalu sunat tahan tangan. Nabi kata kalau tahan tangan nak lalu juga sunat tolak. Faham? Sunat tolak biar rebah. Dalam kitab kisos, bab kisos, bab hudud, bab kisos dan bab diat. Kalau kita sengaja tolak orang patah kaki, maka kena bayar dia. Tapi kalau kita tolak orang yang minta depan kita patah kaki, tak kena dia. Pasal Nabi suruh tolak. Faham lagi? Itu cerita ni. Jadi nak tolak sunat tahan dulu, jangan tolak kan. Ada orang nak lepas pas semayang, kita tahan tangan nak lalu tu. Masih saksi bodoh. Jadi tahan dululah. Sunat buat gitu. Sunat buat bila nak orang kita tengok dia lalu, buat gitu. Yang orang yang nak lalu bila tengok tangan dia, berhenti. Jangan bila tengok tangan, Allah. Lepas tu nak lalu juga tolak. Tapi nak tolak tengok, kalau susah pada kita jangan tolak. Jadi lain kasih pula. Dia tunggu dua sedia, mu tolak. Bagaimana untuk mudah tidur? Pagi tadi mudah bangun. Tidur mudah. Enggak nanti. Mudah tidur ni bila kita mengantuk. Kalau tak ngantuk baru tidur. Anak kita tak ngantuk tidur boleh tak tidur? Ya, juga dah ni. Kalau kita tak ngantuk boleh. Tak boleh lah mereka kena mengantuk.
Sekali nak suruh mengantuk pada waktu malam, jangan banyak tidur siang. Nah, ni. Nak bangun bini, kalau orang bujang nak senang bangun kahwin. Nah, pasal perempuan ni bagus buat bangun. Kita tanya ramai ada suami, banyakkan kelebihan bangun isteri. Itu kelebihan dia. Pok wadah bangun bagus. Dia bagus. Dan kalau kahwin mudah, bini gelap. Dia tidur selogan. Tubuh rajuh semua. Ada tak ayat-ayat untuk melembutkan hati seseorang? Aduh, ni nak mengorak tanya tahu. Orang boleh tanya, tak payah lembut hati. Kita lembutkan dengan akhlak kita. Faham tak? Inilah kita, bukan lakonan. Ada orang dia nak suruh perempuan tu minat ke dia lakon dengan watak yang perempuan tu minat. Lakonan tidak selamanya. Tapi biar dia minat tu, akulah aku. Terimalah aku seadanya. Betul. Ni tak, dia perempuan tu dah minat style walk gini, dia minat style gini. Berakhir pakai kereta, dia minat kereta kawan ni. Akhirnya kereta tak ada. Jangan gitu. Kita adalah kita. Pasal marah-marah lah, kata rasa molek, rasa kenang, rasa comel, kita rasa nak buat isteri, kamu direct dia. Faham? Saya duduk sekian-sekian, video sekian-sekian. Saya tengok awak 3-4 kandidat dan saya berkenan nak ambil awak sebagai isteri saya. Kalau awak setuju, ibu bapa saya akan masuk merisik atau meminang. Faham tak? Direct itu cara Rasulullah ajar pada para sahabat. Dia kata tak boleh pasal saya ada tunang dah. Minta maaf. Assalamualaikum. Orang marah tak? Tak marah. Telah saya buat itu dalam sebulan. Tiap-tiap hari. Dalam sebulan masih. Nikah dah sekarang. Boleh tak kita puasa keesokan hari? Surah Adam yang ke-2 dah. Bila mana kita tertidur malam hari tak mandi wajib lagi. Dan bila masa macam mana kita nak mandi wajib takkan kita sedang puasa. Masuk air dalam rongga badan akan batal puasa pula. Boleh faham ke ni? Tidak apa faham. Baik, dengar molek. Tidak ada dikira sebagai syarat sah puasa kena suci daripada janabah. Yang hendak masuk dalam syarat puasa suci daripada haid dan nifas. Jadi siapa yang junub, yang janabah, puasanya sah. Umpamanya dia junub pada malam hari dan dia bangun esok berpuasa dah, tetapi dia mandi junub pukul 6.30. Maknanya dia dalam keadaan puasa dulu sah. Bahkan sedang berpuasa pun tengah hari, umpamanya dah balik mayang lohor, keluar mani, mimpi ke imam. Umpamanya tak batal. Sebab perkara yang membatalkan puasa makan, minum, jima, tapi bukan keluar mani. Yang batal sengaja mengeluarkan mani, baru batal puasa. Dia ni duk kaya ke puang. Kalau kau kaya sama-sama keluar mani, maka hukum kaya, hukum dia kaya tu haram. Batal? Tak batal lagi, tak keluar mani. Tiba-tiba lepas kaya keluar mani, batal puasa dan berdosa. Itu juga ulama kata tak boleh. Takkan orang puang saja, benda lain pun haram juga dia buat. Contoh orang ni dia pelik sikit, dia tak boleh tengok leroba. Dia tengok leroba keluar mani. Maka dia tak boleh mari ke merah dia. Tapi pelik lah itu. Maknanya jangan buat perkara yang akan menyebabkan pada anda dia keluar mani. Faham tak? Bagaimana nak niat sebulan Ramadan? Nabi kata innamal a'malu binniyat. Itu umum. Dalam 4 puasa pula, iaitu niat pada malam hari. Lagu mana niat sebulan tak ada hadis. Ini ada pandangan ulama. Baik, oleh kerana ulama pandai pada kita, maka kita ikut pandangan ulama. Di antaranya ulama kata kalau nak niat sebulan, malam yang pertama itu kita niat. Aku berniat menunaikan puasa fardu Ramadan sebulan penuh tahun ini. Jadi orang puan nak niat langsung sama juga.
Dah kalau apa nak niat tu tak boleh, dia period lagi 6 Ramadan barulah dia tu apa benda ni suci. Maka niat pun sama jugalah pada malam yang ke-7 Ramadan. Tak ada masalah. Soalan yang terakhir sekeping, mati lagi. Apakah lak air wudu? Kerana sangat sejuk harus. Saja-saja suka lak makruh. Tapi sejuk sangat harus. Apakah solat daim? Solat daim ni taduk dalam Islam. Ini pandangan orang-orang yang salah. Solat daim ni maknanya orang yang daimu fi solat, orang yang kekal menjaga solat. Bukan mana rajin baru semayang, malah tak semayang. Nampak? Mana solat daim yang sebenarnya, daim maknanya bahasa Arab, Melayu makna mengekali solat, iaitu jangan cuai dalam mengerjakan solat, biar cukup 5 kali sehari sepanjang hayat. Dan tapi ada pula ajaran sesat, solat daim dah tak payah rokok sujud. Nak tak rokok sujud, nak buat mana daim? Daim ni berkekalan. Nah, hari ini waktu dah pula. Bulan puasa suami nak jima isteri tapi dia batalkan dengan minum air dulu. Tolong jelaskan. Bukan suami dia dah ni. Baik. Berlaku perkhilafan di kalangan ulama fiqh. Jikalau dia batal dengan benda lain dulu, patut baru jima, kena kafarah tak? Ada dua pandangan. Jumhur ulama kata kena kafarah juga. Satu pendapat dalam mazhab Syafi'i tak kena kafarah. Kerana kena kafarah batal dengan jima' sahaja. Tetapi tetap berdosa dan dilaknat kerana sengaja mencari helak untuk melakukan kemungkaran di bulan Ramadan. Nampak? Tengoklah kebesaran hukum Allah. Walau bini kita sekalipun tidak merdeka juga. Bini kita bukan milik kita sepenuh, milik Allah. Nampak? Bulan puasa tak boleh. Apa tu tapi orang puan tak pelik. Bulan tak puasa dia buat jual mahal. Bulan puasa dia buat seksi lah. Memang tu masalah. Bulan tak puasa kita panggil dah masuk dalam bilik. Laki masuk dah pukul 12, pukul 2 malam. Laki tu panggil, bini masuk dalam bilik. Mek mari lah masuk. Nak tidur mata-mata dah ni. Bini jawab, nanti kau dulu. Baru start ni, tadi. Dia buat payung. Laki di dapur, dia ada dapur itu big luar. Main dalam dia. Tapi bulan Ramadan dia pelik kau puan. Dia buat pakai kemar gantung. Dia buat pakai kain saja, tak pakai baju dalam. Tempat kita. Dia buat tubik daripada bagi air, buat cabut tuala. Sohor kita lupa nyahu dah. Kalau kita cari pasal, lalu rekor-rekor kan. Kita takut jadi gitu. Jadi siapa, saya tak bayar fitrah tahun lepas. Jadi tahun ni ke mana? Jangan tunggu tahun ni, bayar bila kita ingat. Satu masjid lama, kemudian nak buat masjid baru. Masjid lama molek lagi. Dan tu nak orang buat masjid lama, boleh ke tak? Baik. Dia hukum masjid nak buat ni buat, tak ada masalah, banyak mana pun tak ada masalah. Yang ada larangannya kalau malam tak ramai, jangan buat banyak masjid untuk Jumaat. Itu saja. Ada pun membanyakkan rumah Allah, tak salah. Cuma jangan kita nak roboh ikut-ikut suka masjid ni. Banyak sekarang berlaku benda yang haram, iaitu buat masjid lawa, masjid tak lawa roboh. Buat masjid baru, masjid lama roboh. Dan kan tu orang. Kalau kita merasai akan nikmat ataupun pahala daripada hasil kita bersedekah jariah masih hidup, orang gerak pahala kita marah. Macam kita duduk bersukaria dengan anak bini, terang lampu kita, mari TMB potong api, kita marah. Padahal memang kita dah bayar 2 bulan, tetap kita marah. Apa tahu lagi kalau kita bayar sama, betul tak? Ini jangan rokok orang. Sehingga ulama kata, lagi boleh buat, lagi boleh capur dengan orang lama, capur. Mereka tak ada tapak dah. Masjid lama tu bahaya, boleh runtuh mata, mati tu imam lagi. Kalau bahaya ke nyawa, benda yang bahaya, atap tukar atap baru, jangan tukar dinding. Gitu benar, tertib dalam nak baiki. Jadi jangan buat mudah-mudah gitu. Hukumnya haram dan berdosa besar, iaitu kita batalkan pahala orang lama-lama. Nak buat hak baru tak ada masalah.
Banyak masjid lebih baik pada banyak karaoke. Tetapi jangan suka hati kita nak buat, nak robohkan rumah-rumah Allah. Nanti kita akan ditanya di akhirat nanti. Takut kita tak lepas jawab je. Kalau ada sebab yang kita boleh jadikan hujah lain, tanah tu mendak nak utuh dah, ataupun maknanya bahaya sebab berlaku benda-benda yang membahayakan kita, tu lain. Ataupun maknanya strukturnya sini tak boleh kita nak gabung dengan struktur hak baru, dah kan masjid ni sepit, nak besar orang tak cukup. Kalau nak tunggu hak lama campur tanah dah muat, maka boleh roboh hak lama, buat hak baru atas tanah yang satu. Dan harta-harta yang lama wajib diguna untuk masjid baru. Tak boleh nak guna, mesti derma untuk masjid lain. Tak ada masjid lain pun tak boleh yang boleh menerima. Boleh kita guna untuk surat. Tak ada surat, tertib kita pergi kepada ribat, madrasah dan pondok. Tak ada juga pondok yang boleh menerima. Baru boleh jual benda-benda yang lama, lalu harta tadi dimasuk dalam tabung masjid yang baru. Dia ada tertib je. Jangan ikut sih. Kalau rumah kita tak perlu ikut sih. Tak ada masalah. Kita buat rumah kita, tanah kita, tak ada masalah duit kita. Orang masuk ruang tamu, tak lalu ke ruang tamu dulu, lalu ke dalam bilik tidur dulu, baru masuk ruang tamu. Orang ada pelik semua ni, orang ada masuk lalu atas hati, orang ada rumah tu. Perbuatan Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi sunnah atau tidak? Contoh menggembala kambing. Kata setengah ulama tidak sunnah mereka setelah diangkat menjadi Nabi. Kata setengah ulama daripada belum jadi Nabi pun dia semua adalah apa yang Nabi suka. Dia kira kalau kita buat dia sama macam kita suka kepada sunnah Nabi. Sebab para Nabi walaupun belum diangkat menjadi Nabi, dia tidak macam orang biasa. Faham? Tidak ada Nabi masa zaman belum jadi Nabi gangster. Tidak ada Nabi yang belum jadi Nabi syak dadah. Tidak ada Nabi yang belum jadi Nabi lara. Macam kita lain. Sekarang dia itu imam. Dulu dia topik karaoke, tapi dia nyesal dah dia ngaji jadi itu imam. Itu manusia lain pada Nabi. Faham? Kalau Nabi dia tak ada begitu. Kerana dia hak Allah pilih awal dah. Soalan yang seterusnya, Syiah ini sesat dah. Jawabnya, Nabi tinggal 2 perkara baru dah sesat. Quran dan hadis. Lan tadillu. Kalau maknanya musim hari Karbala tu belah, tarah belah, toreh lupuh, tubik darah apa semua untuk merasai maknanya kesakitan Sayyidina Hussein dan seumpamanya, maka itu adalah amalan Nasara yang memang menyesatkan. Ada tak Nabi tinggal batu suruh kita sujud atas batu? Ada tak? Tak ada. Maka kalau Syiah waktu pergi batu kena sujud, ambil berkat batu tu sesat daripada jalan yang sebenarnya. Faham? Soalan seterusnya, saya tinggal di Perak, saya musafir Kuala Lumpur 4 hari, kemudian saya pergi Johor pula 5 hari. Boleh tak saya buat salat jamak masa duduk dekat Johor? Jawabnya boleh. Sebab bila pergi Johor 5 hari, hari yang pertama dan hari kelima tidak dikira. Tengah tu tinggal 3 masih boleh. Yang tak bolehnya 6 hari kita pergi. Hari pertama tidak dikira, hari kita nak balik pula tidak dikira. Hari di tengah ada 4, maka 4 dikira mungkin. Siapa yang duduk 4 hari tak masuk hari mari dan hari balik, dikira bermukim. Bila sudah dikira mukim, haram jamak dan haram qasar. Soalan yang terakhir ada 3. Saya seorang yang kuat, boleh tak tidak bila sampai waktu buka saya tak mau buka kerana saya boleh tahan lagi. Kalau kita kering darah haid 5:30 pagi belum masuk ke subuh, wajib tak saya puasa sedangkan saya belum mandi hadas? Boleh tak wali matu urus letak gambar pakat nanti duduk cara rampat disimpan-simpan masuk ke rumahnya? Bagus soalan ni. Yang pertama dia orang kuat kan? Dia ada orang kuat. Orang kuat dah mestinya cerdik. Jadi bila buka dia tak mau buka. Dia nak tengok, tahan seminggu baru dia nak makan. Jawabnya bukan masalah buka itu masalah orang kuat. Berbuka ni adalah perintah. Wa'aftiru. Taklah kamu berbuka. Wa'ajilul fitrah. Taklah kamu cepat berbuka. Batu orang kuat tak kuat pun dia sengaja mengelambatkan walau 1 minit berbuka makruh. Dengan syarat makanan ada di depan.
Nah, makanan di depan, masuk waktu berbuka sekarang, aku nak tinggal seminit lagi, hukumnya makruh. Tapi orang yang memang tak ada makanan, tak makruh, dah lambat berbuka. Nampak? Dan orang yang lambat berbuka, hilang kebajikan. Faham tak? Hilang kebajikan. Dah nak tunjuk kuat lah ni. Kalau nak kuat, pergi berjuang di Palestin, bebaskan bumi Palestin. Daripada pencerobohan Israel itu baru kuat. Daripada main silat sini, taktik, main orang nikah. Aku boleh. Yang bini takut. Itulah. Kita ramai kena guru silat 4-5 orang juga lah, urukan barang-barang. Memang kalau orang kata kena silat, dia lalu orang berhenti hormat. Orang tersuruh dalam bab silat, tapi dia seorang dia bini, tak benar. Walaupun dia guru silat. Tali pinggang hitam taekwondo kawan kita, dia ngajar di sekolah, ngajar di pejabat swasta, mengajar di kementerian-kementerian seluruh Semenanjung, mengajar taekwondo, black belt, 1 black belt apa, tapi bini 2 black belt. Jangan kahwin dulu. Di rumah gitu. Lalu kita tabik ropak, dia memang kemah ni ropak. Nampak lebih, jangan dia buat mengamuk black belt. Dia kering darah 5:30 pagi, belum subuh lagi, tapi tak ada nak mandi, nak puasa boleh ke tak? Dengar molek. Orang perempuan bila dia kering darah haid, belum mandi lagi, 2 perkara halal. Yang pertama puasa, yang kedua tolak oleh suaminya. Dengar tu. Jadi lagi tak kering darah, haram cerai. Bila kering darah, tidak haram lagi cerai. Gitu juga dengan puasa, kering darah tak ada nak mandi, halal dan sah dia berpuasa. Soalan terakhir pada malam ini, bila nak kahwin, letak gambar pengantin. Dekat gambar, dekat benda-benda ke apa ke, disimpan jalan. Dulu, orang dulu-dulu dia buah bunga nyo tu, daun dia bunga nyo. Bunga mangga. Buah depan. Dan ni payah dah bunga mangga, dia jarak geli-geli gambu tu. Gambu tu kan. Buah gambu tu pula. Kalau kapung-kapung daunnya je buah. Daunnya tu kalau kau nak ni masuk ni. Bagus tu, benda tu memudahkan orang. Mudahkan orang. Apa bicara punya je kau orang. Ni lagi canggih pula. Dia letak gambar tu situ. Jawabnya, adakah terjadi fitnah? Jadi fitnah tak? Dia buat gambar pengantin lagi, pengantin puan duduk 2 gini. Tak jadi fitnah, tidak haram itu. Lepas tu kalau kita gambar dengan orang puan seorang, kita seorang je, tapi tempat yang awam, tidak haram. Tapi gambar dalam gelas, pokoknya dalam bilik hotel, jadi haram pun kat situ. Kalau tempat itu mengundang fitnah. Cuma kalau bolehlah janganlah lebih-lebih sangat. Kita ni bak kahwin ni kadang-kadang dia panggil overexpose ataupun overlook. Kalau kuih lebih pun hidung. Jangan over sangat. Biarlah perkahwinan itu barakah, kasih sayang berpanjangan. Kalau boleh buat, jangan besar sangatlah. Demi tunang umur macam kahwin tu. Siap panggil jumpa gambar, siap sanding apa semua. Bukan tak dia buku gambar, tapi over sangat. Kita tengok meluat. Tengok custom album jeluak tu begitu. Jadi gaya-gaya pengantin lepas tak bodoh, nak gaya baru pula. Reka sama pesen baru. Baru ni nikah dalam air di Terengganu. Dia mengaji universiti, buat degree pengajian laut. Mentang-mentang mengaji laut, nikah dalam air. Tu imam popok. Jadi jangan lebih. Tengok hebat-hebat perkahwinan. Tu 88,000 mas kahwin, 888 ringgit 88 sen. Cerai dah. Tu 44,000, 44 ringgit. Cerai dah. Dah 2 tahun. Boleh anak seorang rebu bocorannya. Bini sama laki, laki sama bini. Jangan tu itu berapa nikah? Kita tanya balik. Mak tu itu nikah berapa?
Nampak? RM100 je. Molek-molek ada. Nak pandemi pagi tadi kita pergi tu. Nak tak ada masalah. Tu bukan kita nak makan lebih, jangan over sangat. Sebab nak cari barakah. Nah, siapa siap ngati siapa nang pakaian dia. Nang tukar nang set. Pasal dia tak ambil Bukhari Muslim buat panduan. Dah ambil kitab ulama, tengok majalah. Siapa idola? Arti kahwin. Dia nak buat tek waktu kira apa arti? Oh dia. Nah, nanti itu kawan tu nak pasang ni, nak pasang juga. Oh, tubik mula-mula duduk atas pelamin, baju kurung biasa. Kedua masuk dalam bilik, saling pulak tubik, cekok musang. Tubik ketiga pulak, baju Melayu, gua musang. Keempat pulak, telefon-telefon ginjal. Kelima tubik, merah menyala-nyala pulak, ikan kalur rekod duk atas tadi. Dia musang. Lagi pulak, baju Jet Li. Topi ada rambut tubik. Masuk pulak, pakai tubik pulak, pesen Bollywood. Puang pakai sari berkilat-kilat. Lengang ni lomoy nak sampai ke situ. Macam anda tekan. Puang Bollywood terus nampak pusat. Pasal arti buat dia buat. Bila puang pakai sari, nanti laki-laki kain putih saja tak pakai baju. Akhirnya kita tahu kan orang kata bukan raja sehari, ini buruk sehari. Jadi jangan jadi gitu. Ambil berkah, ikut jaga agama, ikut jaga sunnah. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan di lain kali dan tahniah kepada pihak yang telah menjayakan segala-galanya kemudahan kita berkuliah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma Rabbana zidna 'ilma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Zahar Idrus dengan ceramah yang telah